Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 6 Jun 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Memulakan berita mengenai pemberian Endowment Fund Sarawak EFS sebanyak RM1,000 kepada setiap kelahiran anak Sarawak diteruskan lagi pelaksanaannya dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Berucap dalam sidang media pada Jumaat, jelas Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah, EFS hanya boleh dikeluarkan apabila anak tersebut mencapai usia 18 tahun dan mengikuti syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Bila anak itu mencapai umur 18 tahun, bolehlah digunakan untuk tujuan iaitu membantu persiapan untuk kemasukan ke pengajian tinggi atau sekiranya anak tersebut tidak mahu melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi dan memilih untuk bekerja, maka wang tersebut juga boleh digunakan sebagai modal untuk perniagaan atau untuk memulakan kerjaya. Tambah beliau, setakat 31 Mei 2020, Sarawak mencatat 9,630 kelahiran bayi berstatus care dan daripada jumlah tersebut, 95% atau 8,390 bayi telah menerima EFS. So when compared to last year the same period it was only 58%. But this year for the same period up to 31st of May 92% has registered. So this is really a very good achievement. Dalam majlis itu, Datuk Seri Fatimah turut mengumumkan peruntukan bagi bantuan ibu bersalin PIB berjumlah RM18 juta, di mana setiap ibu yang melahirkan anak bermula 1 Januari 2020 akan menerima RM450 setiap seorang. Beliau kemudian menyerahkan bantuan EFS dan BIB kepada dua penerima, iaitu Puan Roslinda Salina Robert Bentai dan Puan Nur Faizah Hasbolhi. Berita seterusnya. Timbalan Residen Bahagian Seri Aman Elvis Didit dan Pegawai Daerah Seri Aman Muhammad Asriwi membuat pemantauan pematuhan garis panduan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di tapak pembinaan Waterfront Seri Aman pada Jumaat. Pemantauan bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Seri Aman bagi memastikan pihak kontraktor sentiasa mengambil langkah-langkah keselamatan dan prosedur operasi standard yang ditetapkan. Antara SOP yang digariskan ialah mengawal pergerakan keluar masuk ke tapak binaan, merekod butiran pekerja, mengambil suhu badan, menyediakan hand sanitizer dan menyediakan tempat mencuci tangan. Selain itu, pihak kontraktor perlu memastikan penjarakan sosial diamalkan oleh para pekerja, membekalkan kelengkapan pelindungan diri yang cukup dan meletakkan tanda penjarakan 1 meter dan notis atau poster langkah-langkah pencegahan COVID-19 di tapak pembinaan. Berikut pula mengenai tinjauan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam ke tapak projek naik taraf jalan dari Kampung Supa ke Kampung Medang di Sepauh Betung pada Jumaat. Semasa tinjauan, Muhammad Razi turut menerangkan kepada penduduk kampung bahawa segala tanaman di bahu jalan perlu ditebang kerana jalan tersebut sememangnya telah diisytihar sebagai tanah kerajaan untuk kegunaan naik taraf jalan. Beliau juga menjelaskan kepada Wakil Ketua Kampung akan berbincang dengan pihak Jabatan Kerja Raya JKR untuk menggunakan lebihan bajet tersebut bagi menaik taraf jalan di dalam lorong kampung. Selanjutnya, sebanyak 871 lagi bekalan makanan diagihkan pada Khamis kepada Ketua Isi Rumah KIR di sekitar Balingian. Agihan itu adalah sumbangan khas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan kerjasama Ahli Parlimen Muka, Datuk Hajar Hanifah Taib untuk kawasan Muka. Salah seorang penerima dari Kampung Masjid Balingian, Kamri Dairi, amat berterima kasih di atas sumbangan berkenaan. Terima kasih saya ucapkan kena memberi perhatian yang sangat memuaskanlah kepada kami penduduk Kampung Masjid yang memang memerlukan bantuan yang sebeginilah. Turut berterima kasih Aminah Alex mewakili penduduk dari Kampung Pulat Balingian. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dan kerjasama Yang Berhormat Datuk Hajar Hanifah P213 Muka bersempena dengan sumbangan bantuan makanan semasa COVID-19
Beralih ke laporan rabies. Matu telah diisytiharkan sebagai kawasan baru jangkitan rabies susulan terdapat kes positif pada seekor anjing liar yang diuji pihak veterinar. Sehubungan itu, penolong pegawai kesihatan persekitaran Majlis Daerah Matu dan Daro MDMD, Aporozi Ezri Eli berharap masyarakat setempat dapat memastikan tiada anjing liar berkeliaran di kawasan masing-masing. Diharapkan semua penduduk kampung masyarakat setempat situ untuk memastikan tiada anjing berkeliaran. Sebagai pemilik-pemilik anjing, kalau boleh ada yang berlesen, sila kurung anjing, jangan biarkannya berkeliaranlah. Untuk makluman, pihak MDMD akan mengambil tindakan. Kita akan mula operasi secara besar-besaran selepas tu untuk menembak anjing-anjing yang berkeliaran itulah. Walaupunnya berkeliaran, dia pada bertuankah, saya ada maaf, kita akan tembak dan kita akan tidurkanlah. Semasa sesi taklimat dan mesyuarat wabak rabies daerah Matu pada Rabu, Ketua Perkhidmatan Veteriner Bahagian Muka Hasnul Abdullah Buyung menjelaskan perwataan Matu sebagai kawasan baru rabies kerana terdapat kes positif pada anjing dan tidak semestinya perlu ada gigitan terhadap manusia. Menjadi kemuskilan kepada setengah penduduk di daerah Matu di mana kes rabies telah diwatakan di Matu pada 27 hari bulan Mei 2020. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, sampel anjing kita ambil telah didapati positif. Jadi memandangkan Matu adalah kawasan baru yang belum pernah diwatakan sebagai kawasan rabies, jadi kira moleklah diwatakan, diisytiharkan sebagai kawasan baru rabies. Tidak semestinya ada gigitan kepada manusia. Sebelum mengakhiri buletin, ikuti tips mengawal emosi di rumah ketika perintah kawalan pergerakan. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, Ukas channel di YouTube atau melalui Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi Telegram Buletin Ukas. Salam Ukas.
Malaysia.